Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca dari surah Abasa. Dari surah Abasa. Surah Abasa dalam juzuk yang ke-30, muka surat 585. Muka surat 585, nombor surah yang ke-80. Nombor surah yang ke-80. InsyaAllah kita akan mula daripada ayat yang pertama sampailah ke ayat 23, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره
كلا لما يقض ما أمره Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pencipta, pemilik, penguasa. Dialah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar-benar wujud, dan satu-satunya Tuhan yang benar-benar berhak untuk disujud, dan satu-satunya Tuhan yang sekalian makhluk kembali kepadanya. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita lagi boleh baca Quran, boleh salat berjamaah, boleh membaca atau memahami isi kandungan Al-Quran, yang mana kita sebut dah semalam, kita ni, Quran ni adalah kitab yang memberikan petunjuk kepada kita, dan dia mengkhabarkan kepada kita tentang keutamaan dalam hidup kita ni. Apa sebenarnya yang kita kena buat dalam hidup kita, dan di manakah usaha kita yang patut ataupun tenaga kita yang paling kita nak kerahkan padanya, kita nak alihkan dia. Maknanya usaha kita paling besar nak kena buat gapo dalam hidup ini. Bila kita baca Quran, kita akan faham bahawa keutamaan kita dalam hidup adalah untuk mencari redha Allah. Keutamaan kita dalam hidup adalah untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Keutamaan kita dalam hidup adalah untuk mentaati dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka di mana saja ruang yang ada padanya perintah Allah, kita akan usaha sedaya upaya kita untuk melakukannya. Kerana kita juga tahu berdasarkan Al-Quran bagi tahu ganjaran orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala tersangat-sangatlah besar. Jadi bila kita bandingkan hidup kita, tak patut dan tak berbaloi kalau usaha kita sebanyak-banyak dalam hidup ni kita kerahkan kepada sesuatu yang kurang nilainya, dan kita sia-siakan perkara yang besar nilainya. Ni tak berbaloi di hidup kita ni. Kalau kita selama hidup ni berpuluh-puluh tahun kita kejar sesuatu yang kurang nilainya, tapi kita sia-siakan sesuatu yang lebih besar nilai dia. Berpuluh tahun dia usaha nak bina rumah dia di dunia, cari rezeki dapat beli tanah, cari lagi rezeki dapat bina rumah, cari lagi rezeki buat pula renovation, cari lagi rezeki buat pula ID, interior design, beli perabot tu, beli perabot ni. Seluruh hidup dia itulah kerja dia. Tapi bila akhirnya dia kembali kepada Allah, rupa-rupanya dia tidak hias istana-istana dia dalam syurga. Dia tak persiapkan rumah dia di akhirat sana, sedangkan istana di akhirat lebih utama. Kita kalau tengok manusia macam mana, saya suka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bandingkan usaha kita untuk dunia dengan usaha kita untuk akhirat. Biar senantiasa urusan kita untuk akhirat ni lebih daripada usaha kita untuk dunia. Pun begitu, walaupun kita kadang-kadang gagal untuk melebihkan akhirat, tapi sekurang-kurangnya kita tahu bahawa sepatutnya kita kena buat lebih dalam urusan akhirat. Sebagai contoh, kita sebahagian daripada kita kalau nak pergi kerja pukul 8 nak panckat, pukul 6 dah keluar daripada rumah dah. Pukul 6 dah keluar daripada rumah semata-mata nak panckat pukul 8 di pejabat dia.
Begitukah kerja kita apabila Allah Ta'ala minta kita untuk menghadiri salat berjamaah. Kadang-kadang ada orang ni dalam urusan dunia ada habuan besar. Tuan-tuan tengok orang beli dekat Shopee. Tahu dah beli kat Shopee, beli online. Dia tunggu punya tarikh 1 bulan 1, 2 bulan 2, 3 bulan 3, 4 bulan 4, 5 bulan 5, 6 bulan 6, 7 bulan 7, 8 bulan 8. Maknanya sekali sebulan ni tarikh-tarikh macam ni dia akan buat offer besar-besaran. Maka orang tunggu pukul 12 malam, 12:01 minit orang duk tunggu depan komputer. Nak beli barang yang offer tu kena berebut. Pasal dia punya tu tak banyak hak offer tu. Lepas tu dia akan kembali pula kepada harga dia asal. Punya orang tunggu 12:01 minit tak klik dia tidak boleh beli. 12:01 minit tengah malam. Hak tu bagi orang hak nak beli. Bagi orang hak nak jual pula. Dia punya tu tunggu masuk 12 masuk order tan. Sibuknya manusia dengan urusan dunia. Soalan dia, apakah begitu usaha kita untuk urusan akhirat? Sebab tu Al-Quran ni bila kita baca dia antara kelebihan ataupun antara faedah bila kita senantiasa baca Quran ni, kita sedar keutamaan kita dalam hidup adalah untuk urusan akhirat. Ganti balik kalau boleh. Ganti balik usaha kita yang telah dulu kita sia-siakan. Sibuknya aku dalam urusan dunia dulu. Lah ni baru kita nak sibuk dengan urusan akhirat. Maka kita kena usaha berkali ganda lagi. Lebih. Pasal apa? Telah banyak waktu yang kita sia-siakan. Telah banyak usaha yang kita sia-siakan. Kalau orang nak berubuk, dapat keuntungan dunia banding dengan keuntungan akhirat, 2 rakaat qabliyah subuh lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Pun kita kadang-kadang kita temis. Saya lah tu, orang lain tak tahu lah. Kita cerita kita tu, muhasabah diri. Sampai kadang-kadang nak kena qada balik. Pasal apa? Dah terlepas tadi, tak sempat. Padahal begitukah kita dalam urusan dunia? Lalu tiba-tiba orang panggil menghadiri sesuatu, duduk di pejabat, kau nak jumpa pegawai tu, nak jumpa pegawai ni. Kita sebelum daripada waktu temu janji tu duduk cokoh depan pejabat. Apa nak tunggu YB ni, duduk je depan pejabat. Menteri nak datang, tu dia kita mari setengah jam sebelum tu dah sampai, sejam sebelum tu dah sampai. Pasal apa? Menteri nak datang. Apakah begitu kita buat bila kita bermuamalah, berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla? Maka sama-samalah kita senantiasa muhasabah diri. Biarlah akhirat menjadi keutamaan dalam hidup kita. Satu. Yang kedua, apabila kita nak perbaiki diri kita, paling utama ialah kita faham tentang agama. Bukan sekadar kita beramal dalam agama. Buat amal tanpa ilmu tak sama dengan buat amal dengan ilmu. Yang ni yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta Allah tunjuk kepada kita jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan kita berlindung dengan Allah, kita tak nak ikut jalan orang-orang yang Allah murka. Dan kita tak nak ikut jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang murka ni? Orang ada ilmu tapi dia tidak buat apa yang dia belajar. Dia belajar tapi dia tak buat apa yang dia tahu. Siapa orang yang sesat? Orang yang rajin buat amal tapi tidak terpandu kepada amalan yang benar.
buat amal dalam keadaan jahil. Sebab tu dalam urusan agama, Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang belajar tentang agama dia. Dan Nabi SAW bagi tahu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada dia, Allah akan jadikan dia, Allah fahamkan dia tentang agama. Jadi kita faham tentang Allah tu siapa, apa hak-hak Allah kepada kita. Kita faham tentang akhirat tu ada dan apa yang nanti akan berlaku di akhirat, dan bagaimana kita berusaha untuk mempersiapkannya. Kita kenal Nabi kita siapa, dan kita tahu macam mana caranya untuk dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu apa yang Allah Ta'ala tak suka, dan kita berusaha untuk mengelakkan diri daripadanya. Kita faham pesanan-pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak berselisihan dengan sunnahnya. Lalu kita usaha sedaya upaya hidup kita ni, kita supaya kita bersama, bertepatan, seiringan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita faham bahawa orang yang paling beriman, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita faham orang yang paling baik dalam umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kita belajar bagaimana iman mereka, bagaimana akidah kepercayaan mereka, bagaimana mereka beramal, kerana mereka adalah terjemahan kepada madrasah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu apa yang akan berlaku di akhir zaman. Kita tahu apa yang akan berlaku di akhir zaman. Pasal Quran bagi tahu kepada kita, Nabi bagi tahu kepada kita, akan mati, akan diangkat ilmu-ilmu yang benar. Orang mula meninggalkan ilmu. Nabi kata dia bimbang dunia ni dibentangkan kepada manusia, sehingga semua manusia sibuk dengan dunia dia, dia lupa kepada akhirat dia. Nabi bimbang, Nabi kata juga ilmu ni akan diangkat, tapi bukan dengan terangkatnya kitab-kitab, bukan dengan terangkatnya ilmu begitu saja, tetapi dengan Allah mematikan para ulama. Apabila ulama mati, lalu hilanglah ilmu, kemudian manusia mula melantik atau mengangkat orang-orang yang jahil sebagai panduan, sebagai contoh teladan. Padahal orang-orang itu adalah jahil. Ittakhadhu ru'usan juhala, Nabi kata. Mereka angkat orang yang jahil jadi figur dia, angkat jadi contoh teladan dia. Akhirnya mereka sesat dan disesatkan oleh orang-orang jahil. Kita tahu apa fitnah yang akan berlaku di akhir zaman. Jadi Nabi pesan kepada kita supaya kita senantiasa berpegang teguh dengan Quran dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Siapa yang panjang umur di kalangan sahabat akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Orang tu kata macam ni, orang tu kata macam ni. Orang tu kata tak betul, orang ni kata tak betul. Orang ni kata dia betul, orang tu kata dia betul. Nabi dah bagi tahu dah. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa panjang umur di kalangan kamu, dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Tapi apa wasiat Nabi kepada kita sebagai umat dia? Fa'alaikum bisunnati. Berpegang teguh dengan sunnahku. Ahli sunnah ialah orang kembali kepada Quran. Ahli sunnah adalah orang kembali kepada hadis Nabi. Ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang kembali kepada Quran, kepada sunnah, dan kepada generasi para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti jamaah ini, lalu dikenali mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah. Itu ciri-ciri yang kita nak. Kita nak selamat daripada fitnah akhir zaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Allah ajar kepada kita ilmu agama. Ulama-ulama semisal ulama besar dulu dah payah dah kita nak jumpa. Kalau ada asatidah yang boleh lagi, alhamdulillah, mudah-mudahan kita mengharapkan Allah pandu, Allah tunjuk, Allah bagikan taufik
sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah selama kita berpegang dengan Quran, selama kita kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama kita kembali kepada ulama-ulama yang benar yang mengajak kita kembali kepada Quran, ulama yang mengajak kita kembali kepada hadis, insya-Allah kita berada di atas jalan yang benar, mudah-mudahan sebagaimana yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena sungguh, kita kena bersungguh mencari hidayah. Dan hari ini cerita kita adalah tentang kesungguhan seorang sahabat dalam mencari hidayah, walaupun dia adalah seorang yang buta. Sahabat ni buta, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanyakan soalan kepada Nabi, untuk menyucikan diri dia, padahal dia buta. Dan sahabat yang sama ni juga minta izin dengan Nabi supaya dia boleh solat di rumah dia, kerana dia buta. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, kamu duduk di rumah tu dengar tak azan? Dia kata, aku dengar. Kalau gitu datanglah solat Jumaat. Buta sahabat, tapi akhirnya dia menggagahkan diri dia sehingga dia datang solat Jumaat. Ini kesungguhan para sahabat, kesungguhan mencari ilmu, kesungguhan mencari jalan hidayah. Bukan kita duduk mari macam mana, marilah ustaz mana kita pun ikutlah, siapa mari kita ngajar halwa telinga. Kita cari ilmu, kita cari hidayah, kita cari petunjuk. Sahabat buta, tuan-tuan, buta. Berjalan ke masjid cari Nabi, tanya soalan kepada Nabi. Ini kesungguhan dia. Sampai waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah approach, tengah sembang, tengah ajak orang-orang musyrikin, pembesar-pembesar dia, dengan harapan kalau ketua-ketua musyrikin ni masuk Islam, maka hak bawah pun akan ikut juga. Harapan Nabi. Sehingga dengan kesibukan Nabi dakwah kepada pembesar-pembesar tu, Nabi kurang layan sahabat hak mari tanya hak buta ni. Lalu Allah Azza wa Jalla tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghargai si buta yang bersungguh datang kepada Nabi bertanyakan soalan semata-mata untuk menyucikan diri dia. Ini surah Abasa wa Tawalla. Allah Ta'ala kata Abasa wa Tawalla, bermasam muka. Abasa ni disebut sebagai berwajah masam. Wa Tawalla, dan berpaling. Siapa ni? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpaling daripada seorang sahabat. An ja'ahul a'ma. Ketika mana datang kepadanya al-a'ma, seorang yang buta. Seorang yang buta. Orang buta di sini ialah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nama dia Abdullah ibni Ummi Maktum. Dia ni orang yang masuk Islam, antara yang awal masuk Islam. Dia datang, dia nak tanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa tu sedang sibuk dengan orang-orang kafir musyrikin. Nabi bukan berpaling sebab sombong tau. Nabi tak berpaling sebab Nabi sibuk dengan urusan dakwah. Dakwah Nabi kepada orang-orang musyrikin, pembesar-pembesar. Pada Nabi nak sangat orang-orang ni masuk Islam, supaya kesannya kalau orang ni masuk Islam, ramailah orang yang ikut. Tapi Allah tegur Nabi sebab orang yang buta, yang beriman ni lebih utama daripada orang yang kafir dan berpangkat besar. Orang yang beriman dan buta lebih utama di sisi Allah berbanding orang yang kafir, walaupun dia adalah pembesar negara, hartawan, jutawan, bilioner,
orang yang memiliki pangkat dan kedudukan, tidak ada nilai di sisi Allah yang boleh mengalahkan nilai iman seseorang. Lalu Allah Ta'ala kata, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Maksud dia, dan tahukah engkau wahai Muhammad, tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya daripada dosa. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Ataupun dia ingin mendapatkan peringatan yang memberikan manfaat kepadanya. Kenapa kamu tak layan orang buta tu yang beriman? Boleh jadi dia lebih baik kamu bagi nasihat ke orang ni, orang tak pakai. Mu bagi ke hak buta ni nak pada nasihat kamu. Boleh jadi dia mendapat manfaat daripada peringatan itu. Dia datang nak menyucikan dirinya. Allah Ta'ala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup dengan apa? Yakni cukup dah dengan ilmu, cukup dah dengan rahmat, cukup dah, tak berhajat dah kepada petunjuk dan tak berhajat dah kepada Allah. Dia rasa diri dia, aku ni beres dah. Istaghna ni dalam bahasa Arab menunjukkan orang yang dah cukup dengan segala-gala dan dia tak perlu lagi kepada bantuan sesiapa. Istaghna, orang yang kaya dia tu cukup. Dia kaya bukan setakat kaya. Kalau ghaniyun, kaya. Orang yang fa'il istaghna ni menunjuk kaya yang tak berhajat dah kepada harta. Ataupun rasa cukup yang tak berhajat dah kepada sesuatu yang lain. Jadi istaghna ni di sini orang kafir yang dia rasa aku tak perlu pun kepada petunjuk Allah. Aku tak perlu pun kepada Quran. Aku tak perlu pun kepada tak perlu. Aku dah pada cukup dengan aku dah. Kadang-kadang sifat ni ada pada individu kita pada hari ni. Bila kita nak ajak, marilah kita baca Quran. Tak apalah, dia mau baca lah Quran. Aku banyak dah pahala. Gini mari pula kita betul. Aku pandai dah. Istighna adalah bahasa Arab dia panggil istaghna. Dia rasa dia tak perlu dah, tak perlu belajar, tak perlu ngaji, tak perlu baca, tak perlu. Dia rasa dia cukup dah dengan apa yang ada. Hak ni sifat ni bahaya. Sifat ni bahaya sehingga mereka boleh jadi orang yang menolak petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi mereka tak nak kepada benda-benda yang lebih utama. Saya dalam bab perkataan ni, istaghna ni, ada satu pengalaman. Pengalaman ni balik ke 20 tahun yang lalu waktu saya masih belajar. Waktu kita 20 tahun dulu. Orang muda, rajin ngaji, penuh ngaji. Alhamdulillah lah juga. Okay? Sampailah kita boleh sambung belajar di Madinah dulu. Yalah masa tu kadang-kadang kita tak nak dengar pun orang. Pasal apa? Kita rasa kita okey ke. Tapi bila kita pergi belajar, barulah kita tahu bahawa rupanya banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Orang alim, dia kenal kita orang jahil. Sebab sebelum dia jadi alim, dia pernah lalu kejahilan. Jadi orang alim, dia kenal orang jahil. Sebab sebelum dia alim, dulunya dia orang jahil. Tapi kita hak jahil ni, kita tak kenal orang alim. Sebab kita tak pernah sampai kepada darjat dia. Jadi bila kita kadang-kadang kita rasa kita ni betul dah, padahal orang nak nampak kita tak betul lagi. Jadi satu hari tu saya pergilah Mekah.
buat umrah sebelum balik cuti. Sebelum balik cuti. Balik cuti. Cuti pagi cuti musim panas. Bila cuti musim panas ni kita cuti 3 bulan. Masa 3 bulan ni lah kita nak pergi round-round mana, nak pergi jalan KL, kau nak pergi jalan. Kita duduk kampung Kelantan kan. Jadi duduk fikir-fikir kalau aku balik di Kelantan, balik cuti, nak kena rambut tu handsome lah sikit. Dulu pun sipang rambut tu panjang lah sikit, tidak kata panjang benar, tapi boleh sikat kadang-kadang sapa cecoh telinga. Orang muda sama dulu kan. Jadi waktu saya pergi ke Mekah tu, hari nak cuti, umrah terakhir sebelum cuti. Bila saya pergi tu, saya pun potong rambut. Potong rambut, potong sikit lah. Sikit. Sebab nak simpan rambut ni nak klip. Nak balik Malaysia ni. Lepas habis itu saya pakai ihram. Masih lagi dalam ihram. Lepas tu saya duduk tunggu waktu solat. Salat saya waktu tu sama ada sebelum subuh ataupun asalnya sebelum subuh. Lepas kita habis umrah tu kita pun duduk tunggu. Tengah-tengah tunggu tu ngaji Quran. Ada seorang lelaki Arab. Saya tak kenal pun dia ni siapa. Orang Arab tu duduk, dia pun duduk dengar kita ngaji Quran. Habis lama apa kita sudah, dia pun tengok. Dia salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dia tanyalah khabar daripada mana, begini, dari Malaysia. Lepas tu dia tanya, kamu buat umrah ke? Pasal saya pakai ihram. Tapi duduk sibuk nak mengaji, rambut tak kerak lagi. Jadi kalau biasanya orang ni maknanya masuk dalam ihram ni nak umrah. Dia pun tanya dah saya, kamu buat umrah ke? Saya kata dah selesai dah. Dia kata selesai dah. Selesai dah. Tahallul dah saya kata. Dia pun tengok atas bawah. Pakai ihram, tahallul dah, rambut panjang. Dia tanya satu soalan. Soalan tu sampai ke hari ni saya ingat. Dia kata apa? Atastaghni min rahmati rabbik? Wahai Ahmad, dipanggil saya Ahmad. Ya Ahmad, atastaghni min rahmati rabbik? Kamu rasa dah cukup kaya ke dengan rahmat Allah? Dia tanya tu sebab dia faham dan kita juga tahu. Orang yang buat umrah bila dia tahallul cukup pahala. Dia dapat kelebihan 3 kali ganda doa Nabi dengan rahmat Allah berbanding orang bergunting. Bila Nabi selesai buat umrah atau haji, Nabi doa kepada Allah, Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang bercukur. Sahabat kata, dan orang bergunting ya Rasulullah. Rasulullah tak sebut orang bergunting. Rasulullah ulang kali kedua, Allah rahmati orang yang bercukur 2 kali. Sahabat kata, dan orang yang bergunting ya Rasulullah. Nabi tak sebut. Nabi ulang kali ketiga, Rahimallahul muhalliqin. Allah rahmati orang yang bercukur. Sahabat kata, dan bergunting Rasulullah. Nabi tak sebut. Lepas 3 kali Nabi doakan rahmat kepada orang yang bercukur, barulah Nabi doakan Rahimallahul muhalliqina wal muqassirin. Semoga Allah merahmati orang yang bercukur dan orang yang bergunting. Maknanya rahmat Allah Nabi doakan 3 kali ganda lagi besar untuk orang yang bercukur banding orang bergunting. Saya tahu hadis tu, dia tu faham hadis tu. Dia tanya satu soalan kat saya. Atastaghni min rahmati rabbik? Ya Ahmad, kamu rasa kamu dah cukup kaya ke dengan rahmat Allah? Nabi offer 3 kali ganda orang cukur, kamu ambil yang gunting. Sebab apa? Kamu rasa kamu dah cukup kaya ke dah dengan rahmat Allah? Saya dengar soalan tu tuan-tuan, saya tak mampu jawab. Tak mampu jawab.
Akhirnya lepas daripada tu, setiap kali saya umrah, saya akan ingat lelaki tersebut. Walaupun muka dia saya masih lagi tak ingat, sebab tanya tu sebelah-sebelah je. Tapi soalan tu menyebabkan lepas daripada tu, setiap kali saya pergi umrah, saya akan ajar semua jemaah-jemaah kalau boleh cukurlah. Dan saya tak pernah lepas daripada tu kalau pergi umrah ni untuk kita ni bergunting, melainkan umrah yang nak buat haji, nak selesai dengan haji. Sebab kita tahallul umrah dengan gunting, lepas tu kita pakai ihram balik, kita tahallul haji tu kita cukur. Kalau pergi umrah saja-saja ni, saya akan ajar orang cukur. Sebab apa? Sebab soalan tadi, apakah kita sudah rasa kita kaya, cukup kaya dengan rahmat Allah? Jangan pernah rasa diri kita ni cukup dengan rahmat Allah. Aku pandai dah, aku hebat dah, aku cukup dah pahala, aku banyak. Allah bagi tawaran, Nabi bagi ganjaran. Apa kita rasa kita dah cukup kaya dengan tawaran-tawaran Nabi? Kita nak buat amalan-amalan hak ustaz kita ajar, amalan-amalan yang tidak sama dengan hak Nabi ajar, dengan dakwaan sebahagian kalau baik apa salahnya. Mu rasa dah cukup kaya ke dengan rahmat Allah? Ini yang berlaku apabila seorang tu dia rasa dia dah cukup dengan rahmat Allah, dia dah cukup dah dengan ilmu. Orang ajar Quran dia tak nak dengar, orang baca hadis dia tutup telinga. Dan ini yang berlaku kepada orang-orang musyrikin. Allah Ta'ala kata, amma man istaghna. Adapun orang yang tak berhajat kepada hidayah, kamu pergi pula layan dia. Orang hak nak tanya kamu ilmu ni, kamu berpaling daripada dia. Allah Ta'ala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Kamu berpaling pula daripada dia. Orang datang nak tanya soalan, nak menyucikan diri dalam keadaan dia takut kepada Allah, kamu tak layan dia. Lalu Allah Ta'ala kata, kalla innaha tadhkirah. Jangan sekali-kali begitu. Ini adalah peringatan untuk kamu. Allah tegur Nabi, jangan sekali-kali begitu. Innaha tadhkirah. Sesungguhnya ajaran Quran ini adalah peringatan. Untuk siapa? Faman syaa'a dzakarah. Siapa-siapa yang ingin mengambil kebaikan, menginginkan kebaikan dirinya, maka dia akan ambil peringatan dari Quran. Fi suhufin mukarramah, dalam kitab-kitab yang dimuliakan oleh Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, marfu'atin mutahharah, yang diangkat lagi disucikan, bi aidi safarah, yang terpelihara di tangan para utusan Allah, yakni malaikat kiramin bararah, malaikat-malaikat yang mulia lagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya juga nak pesan, sebagaimana Allah Ta'ala tegur Nabi, teguran ini juga sampai juga kepada kita. Pertama, jangan kita jadi seperti golongan musyrikin yang rasa aku tak perlu kepada petunjuk Quran. Yang kedua, kita kena jadi orang seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, walaupun buta tapi bersungguh datang kepada Nabi untuk mencari ilmu. Yang ketiga, kesungguhan Nabi dibuat ni adalah kerana urusan dakwah. Jadi kita semua ambil iktibar, jadilah orang yang berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan kepada Quran. Jadilah orang yang kempen kepada Quran. Buat marketing lah sikit tuan-tuan. Buat marketing, pergi sembang mana-mana cerita bab ilmu Quran. Hari ni aku belajar tafsir, ustaz cerita pasal Abdullah ibnu Ummi Maktum. Semalam aku belajar tafsir, ustaz cerita bab hari akhirat. Lepas tu Allah Ta'ala cerita pula macam ni. Kita kempen benda ni kepada masyarakat. Jadilah duta-duta Al-Quran yang mengajak orang kata, dengan mana ni majlis ilmu. Tak boleh ikut mari masjid, biar dia ikut online. Kita hadir online, share pula.
Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk ustaz, bukan untuk, ini adalah untuk Allah dan Rasulnya. Kita jadi orang yang menyambung risalah Allah, dan alangkah besarnya pahala kalau orang tu dapat hidayah disebabkan jalannya datang melalui kita. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Kita berhenti setakat tu dah. Masa-masanya tak cukup. Kita akan sambung besok hari insya-Allah bermula dari ayat yang ke-17. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.